Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Amma ba'd, insya-Allah pada malam ni ana diminta untuk menggantikan beberapa asatizah yang mereka insya-Allah sedang mengerjakan umrah. Jadi bagi mengisikan kekosongan ni ada dalam 7 sesi. InsyaAllah dalam 7 sesi yang ada kekosongan ni kami bercadang untuk kalau boleh khatamkan lah, kalau sempat khatamkan kitab Lum'atul I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah. Jadi plannya insyaAllah dalam 7 sesi ni kita sempat khatam. Dan sebab ana pilih matan Lum'atul I'tiqad ni sebab ana tengok hadirin yang datang dekat Baitul Salam ni mereka dah dapat pendedahan yang agak baik lah terhadap ilmu akidah kan. Anda tengok dah khatam I'tiqad Sahih Al-Bukhari, dah belajar banyak Syarhus Sunnah, banyak juga Syarah Tahawiyah, Qawaidul Muslah pun dah khatam. Jadi kitab-kitab ni semua mata-mata asas yang membuatkan hadirin dekat Baitul Salam ni anda tengok boleh diangkat ke level seterusnya lah untuk kita belajar akidah ni. Jadi insya-Allah sebelum anda mulakan kelas ni anda nak cerita dahulu tentang metod ulama belajar akidah ni. Jadi ilmu akidah ni macam ilmu yang lain, dia ada sistem ni lah, ada sistem dan tingkatan dia. Biasanya ulama kata kita belajar dipanggil tahap menguatkan asas dulu, baru kita pergi ke kitab-kitab yang dia membahaskan mazhab lain. Sama macam fiqh, kita sepatutnya tak belajar fiqh perbandingan dulu. Fiqh kita patutnya belajar ikut satu mazhab dulu, sampai tahap tertentu kita boleh belajar fiqh perbandingan. So kita akan tengok apa mazhab Maliki cakap, mazhab Hanafi cakap. Kemudian kita akan pilih lah. Tapi itu tahap yang sangat jauh. Jadi orang yang belajar fiqh, hari pertama dia jumpa guru dia tak boleh cakap kat dia, okey nak belajar tentang kewajipan baca Fatihah, dia baca 4 dapat mazhab terus dengan dalil-dalilnya sekali. Habislah budak tu tak tahu nak buat apa kan. Sedangkan dia datang hari pertama tu dia nak belajar macam mana aku nak solat ni. Jadi first step adalah dia belajar dulu mazhab yang kat tempat negeri dia. Katakanlah di Malaysia ni macam mazhab Syafi'i. Begitu juga ilmu akidah. Jadi ilmu akidah ulama susun kitab yang berbagai level lah. Jadi kita ada level yang untuk menolak dan membahaskan mazhab lain. Kan kitab macam Hamawiyah Ibn Taymiyah, At-Tadmuriyah, kitab Syarah Tahawiyah Ibn Abil Aziz. Jadi kitab-kitab macam ni kitab-kitab yang memang dalamnya dibahaskan sekali pendapat mazhab lain dalam akidah. Mazhab lain tu maksudnya selain Ahli Sunnah wal Jamaah pun ada lah. So dia akan dibahaskan dan kita tengok sekuat mana dalil dia. Tapi kitab-kitab macam ni ulama biasanya ajarkan kepada pelajar dia lepas dah habis banyak kitab-kitab yang untuk kuatkan dulu pelajar ni punya kefahaman terhadap akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kitab Lum'atul I'tiqad ni kitab yang boleh dianggap antara kitab terakhir lah dalam nak belajar tentang asas nak kuatkan pemahaman terhadap akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. 1 ke 2 level lagi, lepas tu hadirin semua dah boleh ke level yang kita panggil membahaskan mazhab-mazhab lain lah. Yang tu ada cabang ilmu lain dalam akidah dipanggil ilmu al-firaq. Bila ulama kata ilmu firaq ni maksudnya dikaji firqah-firqah dalam Islam ni ada banyak. Jadi ilmu al-firaq ni dia mengkaji firqah-firqah dalam Islam. Ataupun ilmu an-nihal, al-milal wan nihal. Millah, nihal ni firaq lah sebenarnya, milal ni agama lain. So yang tu cabang kepada ilmu firaq ni juga. Tapi insya-Allah malam ni kita nak fokus pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Jadi tentang matan Lum'atul I'tiqad ni sedikit tentang biografi penulis dia, pengarang dia. Sebelum tu anda lupa nak bagi tahu yang sebenarnya ada link untuk matan beserta terjemahannya. Anda lupa nak berikan ke Abu Talha, patutnya anda bagi kat beliau. Supaya ni lah bagi link ke antum semua supaya boleh dapat matan dan terjemahannya sekali. Matannya sahaja dalam bahasa Arab dalam 20 muka surat, tapi dengan terjemahan dalam 40. Tapi dia masih lagi matan yang nipis lah.
Nanti insya-Allah dalam kelas seterusnya Ana bagi link untuk boleh download. Rasanya kalau hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, buka Google sekarang boleh download lah. Kat Google tulis Matan Lum'atul I'tiqad dan terjemahan PDF ada. Ada linknya insya-Allah. Ha? Oh. Ejaan ya. Lum'atul i'tiqad. Okey. Okey, insya-Allah kita dah jumpa dah tuan-tuan. Jumpa dah. InsyaAllah kita mulakan dengan biografi Imam Ibn Qudamah dulu, pengarang kita. Jadi Imam Ibn Qudamah ni, nama beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr al-Maqdisi al-Jamma'ili ad-Dimashqi al-Hambali. Beliau lahir di Jamma'il. Jamma'il ni dekat kawasan dekat Palestin pada tahun 541 Hijrah. 541 Hijrah. Jadi Imam Ibn Qudamah ni waktu beliau umur 10 tahun beliau telah menghafal Quran. Ni adat ulama terdahulu, biasanya mereka mulakan menuntut ilmu tu dengan menghafal Quran. Jadi pada umur 10 tahun beliau telah hafal Quran dan telah menghafal Mukhtasar Al-Khiraqi. Mukhtasar Al-Khiraqi ni matan utama dalam mazhab Hambali lah. Tapi sekarang ni orang tak belajar sangat mazhab Hambali. Maksudnya matan ni dalam mazhab Hambali orang tak belajar sangat dah sebab dia matan yang agak tinggi. Tapi pada waktu beliau, waktu tu standard semua orang yang mazhab Hambali kalau dia nak belajar matan apa, dia belajar matan Mukhtasar Al-Khiraqi. Jadi waktu umur 10 tahun beliau telah menghafal matan Mukhtasar Al-Khiraqi dan juga Al-Quran. Kemudian beliau pindah ke Baghdad, lahir kat Palestin, kemudian pindah ke Baghdad. Di situ beliau duduk 4 tahun dan belajar semua cabang ilmu. Sebab tu kalau kita tengok biografi Imam Ibn Qudamah ni, kata anak murid beliau Diyauddin Al-Maqdisi, beliau kata guru beliau ni Imam Ibn Qudamah ni menguasai hampir semua cabang ilmu. Kata beliau, kanal muwaffaqu imaman fil Quran, dia imam dalam Al-Quran, wa tafsirihi imaman fil hadis, imam juga dalam ilmu hadis, imaman fil fiqh, bal awhadu zamanihi fih, bahkan antara orang yang paling hebat fiqh zamannya. Imaman fi ilmil khilaf, imam dalam ilmu khilaf, maksudnya pengetahuan terhadap mazhab lain lah, mazhab fiqh lain. Imaman fil faraid, imam dalam cabang ilmu faraid. Imaman fi usulil fiqh, imam dalam ilmu usul fiqh juga. Imaman fil nahwi, imam dalam ilmu nahwu. Imaman fil hisab, imam dalam matematik. Imaman fil nujum as-sayyarah wal manazil, imam juga pada ilmu falak. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ma dakhala asy-Syam ba'da al-Auza'i afqahu min asy-Syekh al-Muwaffaq. Tak ada orang yang pernah sampai dekat Syam ni. Syam zaman dulu tuan-tuan merujuk pada banyak negara. Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Jadi besarlah area tu kan. Jadi dekat sebesar-besar Syam ni tak pernah ada orang yang masuk dalamnya sefaqih Imam Ibn Qudamah ni. Tak ada orang masuk situ yang sefaqih Imam Ibn Qudamah. Yang ni siapa sebut? Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi bila Ibn Taymiyah puji orang tertentu tu, maksudnya orang tu memang hebat lah. Sebab Ibn Taymiyah ni sendiri mestilah sebagai imam yang besar, dia punya standard tinggi kan. Kemudian dia puji Imam Ibn Qudamah ni pula sebagai antara orang yang paling faqih masuk ke Syam setelah Auza'i. Auza'i ni tuan-tuan wafat dalam 200 lebih Hijrah. Ibn Qudamah wafat 620. Jadi selama 400 tahun ni Ibn Taymiyah kata tak ada orang yang duduk dekat Syam, yang muncul dekat Syam yang lebih faqih, yang lebih alim daripada Imam Ibn Qudamah ni. Dan dikatakan dalam biografi beliau juga, Imam Ibn Qudamah ni kana kathiral ibadah, beliau banyak ibadah. Daimat tahajud, beliau selalu tahajud, tak pernah tinggal tahajud. Jadi menunjukkan yang beliau ni imam dalam ilmu dan imam juga dalam beramal. Sebab tu ulama zaman dahulu mereka sentiasa gabungkan antara ilmu dan amal.
Di antara kitab-kitab yang masyhur beliau tulis, kalau orang tanya Ibnu Qudamah ni paling terkenal dengan kitab apa? Kita cakap Ibnu Qudamah ni paling terkenal dengan kitab Al-Mughni. Al-Mughni Ibnu Qudamah ni kalau dalam cetakan moden dekat-dekat 30 jilid. Cetakan moden dia dekat-dekat 30 jilid dalam fiqh mazhab Hambali dan juga mazhab-mazhab lain. Dia kitab fiqh perbandingan. Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Kemudian Ibnu Qudamah ni juga dalam akidah beliau ada 7 kitab. 7 kitab. 4 kitab dalam akidah khusus tentang kalamullah saja, sifat kalam je. 4 kitab. Sebab waktu tu mazhab Hambali memang dibezakan dengan mazhab akidah yang lain dengan isu sifat ni, isu sifat kalam. Bila anda cakap mazhab Hambali, maksudnya ahli sunnah wal jamaah lah. Sebab waktu tu mazhab Hambali adalah mazhab yang paling ramai ada ahli sunnah wal jamaah dalamnya. Jadi yang membezakan ahli sunnah dengan lain, waktu tu yang isu besar dia adalah isu Al-Quran. Sampailah ke zaman Ibnu Qudamah ni juga. Sebab tu Ibnu Qudamah ada 4 kitab khusus tentang sifat kalam. Dalam usul fiqh beliau ada Rawdatun Nazir wa Junnatul Munazir. Taman bagi orang yang melihat dalil dan juga perisai bagi orang yang nak berdebat dalam usul fiqh. Rawdatun Nazir ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dijadikan silibus dekat Universiti Madinah. Kalau siapa-siapa yang ada anak dekat Universiti Madinah, mereka ambil kuliah syariah kan. Di kuliah syariah kalau subjek usul fiqh belajar kitab Rawdatun Nazir wa Junnatul Munazir oleh Imam Ibnu Qudamah juga. Kemudian dalam bahasa Arab pun beliau ada kitab nama dia Qun'atul Arib fi Tafsiril Gharib. Beliau ikhtisarkan, beliau ringkaskan kitab Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ulama besar dalam bahasa. So beliau pun hebat dalam bahasa. Dalam tasawuf ataupun kalau kita tak setuju dengan istilah tasawuf, ilmu menyucikan hati, tazkiyatun nafs, beliau ada kitab At-Tawwabin. Kitab tentang perihal orang-orang yang bertaubat. Jadi macam kita boleh lihat ni, Imam Ibnu Qudamah ni imam dalam banyak bidang. Kalau kita buka Al-Mughni tu, dalam tu perbahasan fiqh yang panjang lebar dengan istidlal dalil dengan usul fiqhnya. Kemudian kita ada kitab dalam akidah, dalam bahasa Arab, dalam tazkiyatun nafs. So beliau imam yang menyeluruh dalam semua bidang. Bukan orang biasa-biasalah Imam Ibnu Qudamah ni. Beliau wafat pada tahun 620 Hijrah rahimahullah. Antara anak murid beliau Ibnu Nuqtah, ulama terkenal, ulama hadis terkenal, Adhiya Al-Maqdisi. Adhiya Al-Maqdisi pun ulama hadis terkenal. Beliau ada kitab Al-Ahadith Al-Mukhtarah. Al-Ahadith Al-Mukhtarah. Al-Ahadith Al-Mukhtarah ni antara kitab yang mengumpulkan hadis sahih. Kalau orang tanya imam apa yang kumpul hadis sahih, kita biasa dengar apa? Imam Bukhari dengan Muslim je kan? Jadi kita ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Khuzaimah, kumpul kitab sahih juga, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dan antara juga yang kumpul kitab hadis sahih adalah Imam Diyauddin Al-Maqdisi, anak murid Ibn Qudamah ni. Nama dia Al-Ahadith Al-Mukhtarah, dan terbit kitab tu, dicetak lah. Okey, itu sedikit sebanyak tentang pengarang kitab kita. Jadi beliau ni memang imam yang sampai ke level mujtahid. Sampai ke tahap mujtahid, diakui oleh semua. Bahkan dalam mazhab Hambali, kedudukan beliau dalam mazhab Hambali sama tinggi dengan kedudukan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita buka kitab fiqh mazhab Syafi'i, mesti sebut Imam Nawawi kan, sikit-sikit Imam Nawawi, sikit-sikit Imam Nawawi. Dalam mazhab Hambali, beliau macam tu. Sama. Dan beliau pun hidup lebih kurang dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat 676, beliau wafat 620 Hijrah. Okey, jadi tentang kitab beliau Lum'atul I'tiqad ni, asalnya kitab Lum'atul I'tiqad ni, nama dia bukan kitab Lum'atul I'tiqad. Yang Imam Ibnu Qudamah sendiri namakan adalah kitab ni, nama dia Al-I'tiqad sahaja. Adapun Lum'atul I'tiqad ni adalah ulama moden yang bila beliau cek manuskrip kitab ni, beliau bagi nama Lum'atul I'tiqad untuk kesesuaian. Adapun Imam Ibnu Qudamah sendiri, beliau namakan kitab ni Al-I'tiqad sahaja. Adapun masuk Al-Lum'ah, Lum'ah ni, kalau orang tanya apa maksud tajuk kitab ni kan, Lum'ah ni ulama kata boleh masuk dua maksud. Satu, Lum'ah ni adalah warna yang berlainan dekat badan. Maksud warna yang berlainan dekat badan ni, ulama tengah merujuk kepada, kalau kita tengok kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pernah tengok tak ada kuda, dia warna brown semua kan, coklat je badan dia, tapi dia punya dahi putih. Kan? Kuda brown semua tapi dahi putih. Tumpuk putih itu warna yang berlainan daripada badan tu, itu orang Arab panggil lum'ah.
lum'ah. Bila kita tengok kuda warna brown semua, tengok tumpuk dahi dia putih, itu dipanggil lum'ah dalam bahasa Arab. Maksudnya kita cakap tumpuk warna yang berbeza ataupun cahaya yang berbeza. Seolah kalau kita tanyalah kalau kenapa nama kitab ni lum'ah, seolah beliau nak isyarat kitab ni macam tumpuk di dalam kesesatan dan kegelapan mazhab-mazhab lain tu, kitab ni macam tumpuk kecil cahaya membawa kepada akidah yang betul lah. Sebab tu nama kitab ni Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad, yang memberi hidayah atau memberi petunjuk kepada jalan yang tepat. Maksud kedua untuk lum'ah pula, ulama kata yang selain daripada maksud pertama ni, lum'ah ni adalah ulama kata bulghah. Bulghah ni maksudnya bekalan harian kita. Bekalan untuk dalam perjalanan, bekalan harian kita. Jadi kenapa kitab ni namakan bulghah, seolah kitab ni macam bekalan untuk mereka yang nak kenal akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang tu tentang nama kitab beliau. Adapun ketiga tentang perbahasan yang beliau sebutkan dalam kitab ni. Jadi dalam kitab Lum'atul I'tiqad ni, Imam Ibn Qudamah tak sentuh semua bab akidah. Beliau hanya sentuh beberapa topik besar sahaja yang menjadi perdebatan zaman itulah. Pertama, perbahasan tentang al-asma' was sifat. Kedua, tentang isu kalamullah. Sebenarnya isu kalamullah ni dia masuk dalam perbahasan asma' was sifat, tapi Imam Ibn Qudamah khususkan sebab nak bagi attention yang lebih, nak bagi fokus lebih. Bab ketiga, al-qada' wal qadar, iman kepada qada' dan qadar. Bab yang keempat tentang al-iman sendiri, apa itu definisi iman. Kelima tentang al-imanu bil ma'ad, iman tentang hari kebangkitan. Bila ulama kata al-ma'ad maksudnya hari kebangkitan. Yang keenam, as-sahabah wal imamah, isu sahabat Nabi SAW, ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat Nabi ni. Kemudian al-imamah dan juga kepimpinan. Lepas Nabi SAW wafat, siapa yang layak jadi khalifah, yang tu pun dibahaskan. Yang terakhir ada bab kecil tentang muamalatu ahlil bid'ah, macam mana kita nak berinteraksi atau nak bergaul dengan ahli bid'ah. Jadi kitab ni ada 7 topik utama yang dibahaskan. Daripada 7 ni, yang Ibn Qudamah bahaskan agak panjang lebar adalah yang pertama dan kedua, al-asma' wa sifat dan juga sifat kalam. Okey, InsyaAllah kita masuk ke dalam matan. Kita baca matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Allamatu Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah alaihi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, alladhi la yakhlu an ilmihi makan wa la yashghaluhu sya'nun an sya'n, jalla 'anil ashbahi wal andad wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad wa nafaza hukmuhu fi jami'il ibad, la tumathiluhu al-'uqulu bit tafkir wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit taswir. Jadi ini mukadimah yang beliau sebutkan, terjemahannya. Segala puji milik Allah yang maha terpuji lewat setiap lisan, yang disembah di setiap waktu, yang tidak ada tempat mana pun yang bebas dari ilmunya. Maksudnya ilmu Allah melingkupi semua tempat. Dia tidak disibukkan oleh urusan demi urusan. Dia maha tinggi dari segala bentuk keserupaan dan tandingan. Dia tersucikan dari isteri dan anak. Hukumnya berlaku kepada seluruh hamba. Akal fikiran tidak bisa menggambarkannya, tidak pula hati bisa membayangkannya dengan khayalan. Jadi apa maksud Imam Ibn Qudamah kat mukadimah ni? Kata beliau, alhamdulillahil mahmud bikul lisan. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji dengan setiap lisan. Apa maksud setiap lisan kat sini? Ulama kata setiap lisan kat sini bermaksud setiap bahasa. Sebab dalam bahasa Arab, lisan juga boleh digunakan dengan makna lurah, bahasa. Jadi bikulli lisan maksudnya bikulli lurah. Sebab Allah ni kita tengok dipuji dalam setiap bahasa lah. Sebab orang Islam ada dalam mana-mana bangsa dan mana-mana bahasa. Ataupun ulama kata bikulli lisan ni, lisan dipanggil lisanul hal. Lisan dalam bahasa Arab ada 2. Lisanul maqal dengan lisanul hal. Lisanul maqal, apa yang kita cakap. Yang tu dipanggil lisanul maqal. Lisanul hal, keadaan kita. Keadaan kita. Sebagai contoh, kalau orang datang ke masjid bawa tabung,
dihulur tabung kat kita, mungkin dia tak cakap dekat kita tolong sumbangkan duit ke sedekah ke, mungkin dia tak cakap, tapi kita cakap keadaan dia sendiri dah menunjukkan dia meminta sedekah dekat kita. So keadaan ni, bila keadaan mengekspresikan orang tu, itu dipanggil lisanul hal. Tapi kalau orang tadi yang bawa tabung tu cakap tolong berikan sedekah, itu jadi lisanul maqal. Jadi dua-dua maksud tu terpakai kat sini, iaitu Allah ni dipuji pada lisanul maqal, maksudnya semua orang puji dalam setiap bangsa, setiap bahasa puji, ataupun lisanul hal, ataupun terpuji dengan cara mungkin orang tu menunjukkan bersyukur kepada nikmat yang Allah beri. Bersyukur merupakan lisanul hal. Kan, bila Allah beri nikmat kepada kita, mungkin kita kadang-kadang tak sebut alhamdulillah, tapi kita bersyukur dengan nikmat tu. Perasaan kita bila kita dapat nikmat, kemudian kita gunakan nikmat untuk kebaikan, syukur itu sendiri dipanggil memuji Allah dengan lisanu al-hal. Kemudian sambung, yang Allah ni disembah di setiap zaman, tiada pun satu tempat pun melainkan ilmunya, tiada tempat mana pun yang bebas dari ilmunya. Maksudnya ilmu Allah ni meliputi semua tempat. Dia tidak disibukkan oleh urusan demi urusan. Maksudnya Allah ni, sebab Allah Tuhan sekalian alam dan pentadbir kepada alam, setiap hari ada saja perkara yang Allah lakukan. Ada Allah mencipta, mematikan, mengambil nyawa dan sebagainya. Tapi walaupun banyak perkara yang dilakukan, Allah tak disibukkan dengan satu perkara pun. Itu maksud Imam dekat sini. Kemudian kata beliau, Jalla anil ashbahi wal andad. Allah maha tinggi dari segala bentuk keserupaan dan tandingan. Al-ashbah maksudnya serupa, al-andad tandingan. Dan juga maha suci Allah daripada mempunyai isteri dan anak. Kemudian sambung beliau, hukumnya berlaku kepada setiap hamba. Nafaza hukmuhu fi jami'il ibad. Maksud nafaza hukmuhu fi jami'il ibad ni, hukum Allah berlaku pada setiap hamba ni, ulama kata hukum dekat sini maksudnya hukum kauni. Hukum kauni. Sebab hukum ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada dua. Kita ada hukum syar'i, hukum kauni. Hukum syar'i, hukum yang kita belajar dalam fiqh tu. Wajib, sunat, harus, makruh, haram tu, itu hukum syar'i. Hukum kauni adalah qada dan qadar Allah. Itu dipanggil hukum kauni. Jadi bila imam kata kat sini nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, berlangsungnya ataupun berlakunya hukumnya pada setiap hamba, bermaksud sini hukum kauni, iaitu qada dan qadar Allah berlaku pada setiap perkara. Tak ada satu perkara pun yang terlepas daripada qada dan qadar Allah. Kemudian sambung imam, la tumathiluhu al-uqulu bitafkir. Akal fikiran tidak bisa menggambarkannya. Betul. Kan, akal fikiran kita kalau syurga pun tak boleh bayangkan. Macam Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, dalam syurga ni ada ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ada apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan apa yang tak pernah terlintas dalam hati pun. Yang ni syurga, ni makhluk. Apatah lagi Allah Azza wa Jal. Kalau syurga pun kita tak boleh bayang dah, kita tak boleh terlintas dan terfikir macam mana dah syurga, apatah lagi Allah Azza wa Jal. Akal fikiran tidak bisa menggambarkannya, tidak pula hati bisa membayangkannya dengan khayalan. Kemudian sambung imam, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha mendengar dan maha melihat. Okey. Jadi dekat mukadimah lagi, Imam Ibn Qudamah dah bagi isyarat dia nak mula masuk dalam bab al-asma' was sifat. Jadi kaedah yang paling besar, kalau orang tanya apa kaedah yang paling besar dalam asma' was sifat, ni kaedah paling besar, iaitu tidak ada apa yang serupa dengan Allah pun dalam apa-apa segi, dalam apa-apa segi. Jadi bila kita tengok ayat ni, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir ni, kita nak kena tahu tafsirnya secara detail. Sebab apa? Sebab ayat ni kalau kita tengok, selain ahli sunnah wal jamaah pun berhujah juga dengan ayat ni, betul tak? Kita tengok kadang-kadang Mu'tazilah pun guna laisa kamithlihi syai'. Ahli-ahli kalam semua guna ayat laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kita pun guna laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Semua orang pakai. Tapi yang membezakan adalah macam mana kita faham ayat ni, betul tak? Semua orang boleh dakwa dia ikut Quran, betul tak? Tapi kita nak tengok macam mana kita faham ayat ni. Antara kitab tafsir yang bagus bincang ayat ni secara panjang lebar, tafsir Imam Asy-Syanqiti, nama Adwa'ul Bayan.
Jadi kalau kita betul-betul perhati ayat ni, kita tengok ayat ni sebenarnya menggabungkan di antara isbat dan nafi. Menggabungkan di antara isbat dan nafi. Pertama, Allah mulakan dengan nafi, iaitu tiada apa pun atau sesuatu pun yang serupa dengannya. Ni nafi. Kemudian follow up dengan isbat. Tapi Allah ni maha mendengar dan maha melihat. Jadi dekat sini, Ahli Sunnah wal Jamaah buat kesimpulan apa? Ahli Sunnah wal Jamaah buat kesimpulan, ya, memang tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, tapi kita tidak menafikan nas-nas yang menyebutkan tentang sifat. Sebab apa? Kalau orang tanya kenapa, kita cakap sebab sekarang ni Allah sendiri yang lepas menafikan tak ada apa yang serupa dengan dia. Allah sendiri sebut Allah ada sifat-sifat ni. Dan apa hikmah disebutkan As-Sami' dan Al-Basir? Kenapa daripada banyak sifat, ayat ni ditutupi, dilanjutkan dengan As-Sami' dengan Al-Basir? Kata Imam Asy-Syanqiti dalam tafsir beliau, sebab sifat mendengar dan melihat ni antara sifat yang paling banyak dimiliki oleh makhluk. Betul tak? Makhluk, haiwan, manusia, semua ada melihat dan mendengar. Tapi adakah melihat kita dan mendengar kita sama dengan melihat dan mendengar Allah? Secara pastinya tidak sama. Jadi hikmah dipilih sifat ni adalah nak kata, kalaupun ada persamaan dari sudut nama, persamaan dari sudut makna, tak bermakna berlaku keserupaan dekat situ. Sekarang ni kalau saya tanya, Allah mempunyai sifat maha mendengar tak? Semua orang akan jawab ya. Semua ahli sunnah wal jamaah akan menjawab, ya, Allah ada sifat mendengar. Kalau saya tanya manusia ada sifat mendengar ke tak? Semua orang akan jawab, ya, manusia pun ada sifat mendengar. Jadi apa yang bezanya? Bezanya adalah hakikat mendengar manusia dan hakikat mendengar Allah tak sama. Tapi maknanya dua-dua ada sifat tu. Allah punya pendengaran tak macam manusia. Kalau kita pergi dengan lebih lanjut, manusia punya pendengaran mungkin berhajatkan kepada alat untuk mendengar, telinga, perlukan bunyi, perlukan gegendang telinga. Kadang-kadang kalau kita ada telinga tapi gegendang telinga kita rosak, tak dengar juga kan. Kemudian manusianya pendengaran makin jauh, makin tak dengar. Tapi Allah tak ada macam tu. Yang tadi saya sebutkan tu, yang kena ada gegendang telinga, yang kena ada bunyi, kena dengar macam ada lantunan angin kat dalam telinga ni semua. Ini semua pengkhususan yang ada pada makhluk. Pengkhususan yang ada pada makhluk ni secara pastinya tak ada pada Allah. Okey, saya pergi dengan lebih detail. Dari sudut bahasa Arab, al-mithl ni ataupun al-mumathalah ni, ulama kata menyerupai satu perkara dalam semua sudut. Kata Imam Abu Hilal Al-Askari, maksud al-mumathalah ni menyerupai dari semua sudut. Dan ulama ahli sunnah kata berlakunya mumathalah, berlakunya menyerupakan atau menyerupai ni dalam dua, kita boleh cakap dua kes. Pertama, bila kita cakap sama dari semua sudut. Sama dari semua sudut. Contohnya kita cakap Fulan, Zaid ni sama dengan Amru dari semua sudut. Kepala sama bentuk, muka sama bentuk, telinga. Kedua, kadang-kadang dipakaikan juga perkataan al-mithl ni untuk sama dari sudut tertentu. Contohnya anda cakap Abu Bakar sama dengan Umar dari sudut tangan. Maksudnya apa? Tangan Abu Bakar dengan Umar ni sama. Mungkin sama dari sudut warna, sama dari sudut panjang, sama dari sudut lebar, sama dari sudut dua tangan ada luka. Untuk kes yang kedua, saya guna perkataan sama. Contoh dalam masyarakat saya cakap misal juga. Tapi sama dekat situ hanya merujuk kepada tempat yang spesifik, iaitu tangan. Lalu dalam bahasa Arab, bila kita kata misal, anda boleh cakap Abu Bakar mislu Umar. Abu Bakar sama dengan Umar. Yang tu sama dari apa? Itu umum. Maksudnya mungkin sama dari sudut kepala dia pun sama, tangan dia pun sama, badan pun sama besar semua kan. Yang kedua, anda boleh cakap yadu Abi Bakrin mislu yadi Umar. Tangan Abu Bakar macam tangan Umar. Mungkin dari sudut lain tak sama, tapi tangan sama. Yang tu pun dipanggil misl juga dalam bahasa Arab. Kita ada dua penggunaan. Satu sama dari banyak sudut, satu dari sudut tertentu. Apa-apa pun, dua-dua ni ternafi pada Allah dan makhluknya. Ternafi pada Allah dan makhluknya. Maksudnya, kita tak boleh guna salah satu, kita tak boleh guna dua-dua ni bila kita cakap tentang Allah dan makhluknya. Kalau orang tu cakap,
sifat mendengar manusia sama macam sifat mendengar Allah, hukumnya kufur. Hukumnya kufur kalau kita cakap sifat mendengar manusia sama dengan sifat mendengar Allah. Tapi kalau kita cakap manusia ada sifat pendengaran, Allah ada sifat pendengaran, tapi hakikat pendengaran tu, perincian sifat pendengaran tu berbeza, maka tak apa. Yang tak boleh bila kita cakap sama dari semua sudut. Jadi itu penggunaan al-mithil dalam bahasa Arab. So kalau ulama buat kesimpulan, macam kalau orang tanya, saya peninglah bab nak kata menyerupakan ni, boleh tak ustaz bagi satu kaedah? Kaedah ni mudah. Kaedah dia adalah kita dinamakan tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk, apabila kita mengatakan ada khasais, iaitu ciri-ciri khusus yang hanya ada pada makhluk, kita cakap ada pada Tuhan juga. Ana ulang balik. Tamthil berlaku bila kita cakap ada ciri-ciri khusus pada makhluk, ada pada Tuhan. Sebagai contoh, kalau ana cakap manusia ada sifat pendengaran, Allah ada sifat pendengaran, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah sebab sekarang semata-mata sifat pendengaran itu bukan khusus sifat makhluk lagi. Tapi kalau nak cakap manusia ada sifat pendengaran dan perlukan gegenang telinga, gegenang telinga adalah khusus pada makhluk. Jadi tamthil berlaku bila kita ambil part khusus ni, kita cakap ada pada Tuhan juga. So yang tu yang tak boleh, iaitu kita ambil part yang khusus, ulama kata khasaisul makhluk, maksudnya ciri yang ada pada makhluk saja, kemudian kita kata ada pada Tuhan juga. Yang tu yang tak boleh. Adapun semata-mata kita cakap manusia ada sifat pendengaran, Allah ada sifat mendengar, adakah dikira tamthil? Secara pastinya tidak. Sebab apa? Sebab Allah sendiri sebut dalam Quran, kan? Allah sendiri yang kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebab itulah kata Imam Ad-Dud Asy-Syangqiti, ulama besar dekat Mauritania, dia kata dekat syair al-aqidah dia kata fa huwas sami' wal basirul muttasif bima bihi fi naw'il wahyi wasif. Beliaulah yang maha mendengar dan maha melihat seperti mana yang datang pada wahyu, seperti mana yang wahyu sifatkan. Walaysa mislahu ala syai'un wala yulzimu za nafy sifatihil ula. Tiada satu pun yang sama dengan Allah, maksudnya beliau sedang rujuk kepada ayat ni. Tapi wala yulzimu za nafy sifatihil ula. Ayat ni tidak melazimkan kita kena tolak semua dalil-dalil yang cerita tentang asma' dan sifat Allah. Ni kaedah. Sebab apa? Mu'tazilah pegang ayat ni. Maksud Mu'tazilah buat apa? Dia guna ayat ni, dia tolak semua sifat. Bahkan dihikayatkan ada tokoh Mu'tazilah yang hidup pada zaman Abbasiyah ni, beliau pernah kata dekat khalifah supaya tukar kelambu Kaabah. Sebab apa? Sebab kelambu Kaabah waktu tu tulis laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia kata aku tak setujulah ayat ni ada dekat kelambu Kaabah. Sebab ayat ni macam kata ada berlaku tamsil juga, ada berlaku menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa kata tukar ayat dekat kelambu Kaabah ni? Laisa kamitslihi syai' wa huwal azizul hakim. Maha perkasa dan maha bijaksana. Kenapa imam dia bukan imam, dia tokoh ahli bidah Mu'tazilah ni. Kenapa tokoh Mu'tazilah ni kata macam tu? Sebab dia faham ayat ni bukan macam kita faham. Dia faham apa? Kena nafi semua. Sedangkan kefahaman dia tu salah secara 100% lah. Sebab kalau nafi semua, Allah tak akan sambung ayat tu dengan mengatakan Allah ni maha mendengar dan maha melihat. Jadi ini menunjukkan ayat ni menjadi medan perdebatan di antara mazhab-mazhab akidah. Jadi penting bagi ahli sunnah kita faham kaedah tadi. Kalau hadirin rasa pening, ana bagi kaedah mudah. So macam ana ulang balik, menyerupakan Allah dengan makhluk ni berlaku bila kita kata ada ciri-ciri khusus makhluk. Ulama kata khasais makhluk, kita cakap ada pada Tuhan. Yang tu dipanggil tamthil. Selain daripada tu tak dipanggil tamthil. Okey, untuk lagi perincian, tamthil ni berlaku pada zat, sifat dan perbuatan. Zat, sifat dan perbuatan. Kalau kita cakap zat makhluk sama macam zat Tuhan, tu dipanggil tamthil. Tak boleh. Kalau kita cakap sifat makhluk sama macam sifat Tuhan, tangan makhluk macam tangan Tuhan, itu pun dipanggil tamthil. Tak boleh. Yang ketiga, af'al, perbuatan. Allah ada perbuatan apa? Mencipta. Manusia pun mungkin mencipta. Kita ada orang yang kerja dia memang reka cipta kan, innovator dan sebagainya. So kita boleh ke cakap, oh dia ni sifat menciptanya dia tu, pelakuan dia mencipta sama macam Tuhan mencipta. Yang tu pun tamsil juga. So tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, dia berlaku pada tiga. Zat, sifat dan af'al. Zat, sifat dan perbuatan.
So ahli sunnah kita menafikan ciri-ciri khusus tadi tu, khasais makhluk pada mana? Pada zat, sifat dan perbuatan Allah Azza wa Jal. Okey, boleh? Okey, kemudian sambung Imam, beliau sambung lahul asmaul husna was sifatul ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Yang ini masih lagi dalam mukadimah. Kata beliau, dia memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ayat Quran banyak cerita tentang Allah ni mempunyai nama-nama dan sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang cantik dan sifat-sifat yang tinggi, maka berdoalah dengan sifat-sifat itu. Kemudian sambung beliau, Ar-Rahman bersemayam di atas arash, miliknya segala di langit dan di bumi serta di antara keduanya juga di perut bumi. Jika kamu mengeraskan suara, sungguh dia mengetahui apa yang nampak dan tersembunyi. Okay. Yang ini masih lagi di mukadimah, tapi beliau dah sentuh sikit tentang sifat istiwa. Nanti dalam pertengahan matan ni beliau akan sebut lagi tentang sifat istiwa. Cuma ana nak sebut tentang sifat istiwa sekarang ataupun malam ni sebab nanti bila kita sampai tempat tu kita tak payah sebut dah. Okey, ana sebut kat sini dulu, nanti kita sampai dekat pertengahan kitab bila dia sebut sifat istiwa balik kita boleh baca laju je. So ana akan bahaskan tentang sifat istiwa siap-siap Jadi ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ataupun banyak lagi ayat dalam Quran, ada 7 tempat yang menyatakan Allah ni beristiwa di atas arash. Okey, jadi pertama tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham, kita nak masuk pembahasan tentang sifat istiwa ni. Sifat istiwa ni sifat yang memang sebenarnya satu-satunya mazhab akidah yang mengatakan Allah beristiwa atas arash adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Semua firqah lain, semua selain Ahli Sunnah wal Jamaah menafikan istiwa di atas arash. Kalau ada orang tanya, siapa orang pertama nafikan sifat istiwa ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan agak rasanya bila berlaku? Kurun kedua hijrah ke, 3 ke, 4 ke? Ada jawapan? Ada siapa nak jawab? Bila orang pertama menafikan sifat istiwa? Ada? Siapa tahu? Jadi ulama kata yang pertama nafi adalah Al-Ja'ad bin Dirham, guru kepada Jaham bin Safwan, iaitu dalam sekitar awal kurun kedua hijrah, 100 lebih hijrah macam tu. Jadi seawal 100 hijrah kita boleh kata dah berlaku manusia pertama kat muka bumi yang menafikan sifat istiwa. Sebelum tu ahli bid'ah dah keluar dah. Betul tak? 100 hijrah ni, sebelum 100 hijrah 35 lebih hijrah kita dah ada Khawarij. Khawarij ni firqah ahli bid'ah pertama yang keluar dari Islam, Khawarij. Kemudian 40 lebih hijrah kita ada Syiah. Kemudian 70-80 lebih hijrah kita ada Qadariyah. Dah keluar dah. 3 ni Khawarij, Syiah, Qadariyah, diorang pun awal-awal tak nafi pun istiwa ni. Kalau kita tanya, kalau mereka hidup lagi lah, kita tanya orang-orang Khawarij yang hidup zaman Sayyidina Ali, yang bunuh Sayyidina Ali sendiri, kita tanya Allah istiwa atas arash tak? Agak-agak apa respon orang Khawarij ni? Dia kan kata Allah istiwa atas arash. Tapi mereka masih lagi sesat. Sesat sebab apa? Sebab isu diorang bukan isu asma' sifat. Isu diorang dekat isu imamah, kepimpinan. Sebab diorang mengkafirkan pemimpin lah, dan juga dalam isu sifat, dalam isu iman, definisi iman. Jadi waktu tu tak ada orang nafi lagi. Bahkan Qadariyah pun yang datang 70 lebih hijrah, yang menafikan qada dan qadar, takdir pun, mereka pun tak menafi istiwa lagi. Yang first nafi istiwa adalah Ja'ad bin Dirham ni. Di follow up oleh anak murid dia Jaham bin Safwan. Mereka ni lah yang first nafi sifat istiwa ni. Jadi sifat istiwa ni sabit dalam 7 ayat Quran, dan dalam hadis pula banyak, berpuluh-puluh hadis. Bahkan kalau orang tanya apa dalil kita yang paling kuat, kita cakap dalil yang paling kuat adalah ijma'. Ijma' ulama'. Sebab apa? Kenapa saya cakap dalil paling kuat ijma'? Sebab setengah orang dia akan kata, habis takkan ustaz lebihkan ijma' daripada dalil Quran dan hadis? Bukan, kita tak tengok macam tu. Kita tengok sebab apa? Bila kita dakwa ayat yang mengisbatkan istiwa ni ada 7, orang lain boleh kata, oh tantah ayat ni masih terbuka kepada takwilan. Betul tak? Tapi bila kita nukilkan ijma' ulama', ruang untuk takwil tu dah tertutup. Sebab tu kaedah dalam ilmu usul fiqh,
Apa fawaid ijma'? Ulama usul fiqh bahas. Apa fawaid ijma'? Antara fawaid ijma' adalah kalau satu ayat ni mungkin boleh difahami dengan beberapa makna tertentu. Datang sahaja ijma', ayat tadi yang zanni dalalah tu, maksudnya boleh makna berbagai ni, dia hanya akan jadi satu makna je. Apa yang buat dia jadi satu makna tu saja? Ijma'. So itu kepentingan ijma'. Bila ijma' datang, bawalah takwilan macam mana pun, takwilan tu semua tak boleh pergi dah, sebab ijma' dia tutup ruang khilaf dan tutup ruang lain untuk faham ayat tu macam mana. So itu kepentingan ijma'. Antara ulama yang nukil ijma', tentang isbat sifat istiwa ni Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Imam Qutaibah bin Sa'id. Antara imam kepada ramai kutub sitah, guru ulama-ulama kutub sitah. Daripada pengarang kutub sitah ni, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, majoriti daripada mereka, tak semua, guru mereka adalah Qutaibah bin Sa'id. Kalau buka apa Sunan Tirmizi, kita akan jumpa hadatsana Qutaibah. Qutaibah ni imam besar di Sunnah wal Jamaah, guru kepada imam-imam hadis ni, kepada Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i. Beliau antara orang pertama yang nukil ijma' terhadap isbat sifat istiwa. Kata beliau, qaulul a'immati fil islami was sunnati wal jamaah na'rifu rabbana fis sama'is sabi'ati ala arsyih. Kata imam-imam Islam dan sunnah dan jamaah, kami mengetahui Tuhan kami itu di atas langit yang ketujuh, atas arasy-Nya. Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Ulu, kata Az-Zahabi, fahadha Qutaibatu fi imamatihi wa sidqihi qad naqala al-ijma' 'ala al-mas'alati. Ini Imam Qutaibah, seorang imam besar, telah menukilkan ijma' dalam permasalahan ini. Imam dalam hadis, thiqah yang tahap paling level tertingginya thiqah. Imam dalam hadis dan sangat benar, jujur percakapannya, telah menukilkan ijma'. Dan ada ulama-ulama lain yang nukilkan ijma' tentang isbat sifat istiwa, antaranya Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah, dan juga antaranya Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Ini tuan-tuan boleh cek dan tuan-tuan boleh catat, Imam Ibnu Battah dan Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ni anda pernah cerita dulu, dia imam yang sangat alim. Dia syarah Muwatta' dalam dua kitab. Kitab At-Tamhid dengan Al-Istizkar. Dua-dua kitab ni 30 jilid. Boleh bayangkan betapa ilmu beliau. Beliau syarah Muwatta' dua kali, dua-dua kitab 30 jilid. At-Tamhid dan Al-Istizkar. At-Tamhid cetakan terbarunya mungkin 18, tapi dulu diterbit berpuluh. Al-Istizkar memang 30 jilid. Beliau wafat 463 Hijrah. So dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ada banyak sangat nukilan ijma' terhadap mengisbat sifat istiwa. Istiwa atas arsh. Okey. Apa tafsiran ulama salaf terhadap istiwa ni? Tafsiran ulama salaf terhadap istiwa ni yang masyhur ada 4. Tapi kalau kita perhatikan lagi detail kitab-kitab akidah, ada 6 sebenarnya. Ana akan sebut 4 yang masyhur dululah. 4 yang masyhur ni tuan-tuan boleh dapati kat mana? Dekat tafsir Tabari. Tafsir Tabari, Imam Tabari akan nukil. Dekat Sahih Bukhari pun ada. Imam Bukhari riwayat daripada Mujahid, anak budak Ibnu Abbas. Dan dekat kitab-kitab tafsir yang lain, tafsir awal-awal, tafsir Ibn Abi Hatim, Abd bin Humaid dan sebagainya, ada banyak nukilan apa yang ulama salaf tafsir. Antaranya ulama salaf kata istiwa ni adalah ala, meninggi, irtafa'a pun sama, meninggi. Ada yang kata sa'ada, naik tinggi, naik meninggi, dan istaqarra, menetap. Istaqarra, menetap ni, Imam Az-Zahabi tak berapa setujulah dengan istilah ni, tapi yang menyatakan tafsiran istiwa ni istaqarra ramai daripada ulama salaf. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah dan sebagainya. Jadi sabit dalam riwayat terhadap beberapa ulama salaf yang mereka mengatakan istawa ni tafsirannya istaqarra. Ala, irtafa'a, sa'ada, istaqarra. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Imam Bukhari riwayat daripada Mujahid, anak murid Ibn Abbas. Mujahid akan kata ala. Mujahid kata ala. Mujahid ni anda pun pernah cerita juga, beliau khatam dengan Ibn Abbas 3 kali Quran kan, beserta tafsirnya. Khatam dengan Ibn Abbas 3 kali. So yang ni tafsiran ulama salaf. Bila kata tafsiran, maksudnya apa? Maksudnya ulama salaf faham makna ayat ni. Ulama salaf bukan tafwid kulli, bukan tafwid total. Bukan bila sampai ayat ni ulama salaf macam, oh kami tak tahu maksudnya apa, wallahu a'lam. Itu tafwid. Mazhab tafwid dia sebahagian daripada mazhab ahli kalam. Sebab tu kata Al-Laqani pun dalam nazam kepada Asy'ariyah, dia kata wa kullu nasin awhama tashbiha awwilhu aw fawwidhu. Takwilnya atau tafwidnya, warum tanziha.
Tapi salaf tak tafwid. Apa bukti salaf tak tafwid? Salaf tafsir. Kalau orang tanya, timbul persoalan kan, ulama salaf ni tafwid kan. Ni bukan dakwaan biasa-biasa. Yang dakwa ni imam besar-besar ni, Imam Baihaqi, Imam Juwaini, semua kata ulama salaf ni tafwid. Tapi kita cakap tak tepat. Kenapa tak tepat? Sebab kalau mereka tafwid, mereka tak tahu makna ayat ni, macam mana boleh tafsir? Tafsir kepada satu ayat tanda bahawa seseorang tu faham makna. Betul tak? Macam mana kita nak tafsir satu ayat, satu statement kalau kita tak faham? Kan? Jadi dengan berlakunya tafsir yang banyak mutawatir riwayat daripada salaf, tanda bahawa salaf tak tafwid. Yang ni kaedah penting tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Timbul banyak persoalan tentang sifat istiwa. Ada banyak syubhah lah. Tapi malam ni anda tak ambil semua. Sebab kalau ambil semua ambil masa banyak. Kita akan ambil beberapa syubhah yang masyhur biasa orang cakap. Antaranya yang biasa kita dengar apa? Mereka kata istiwa ni ada banyak maksud dalam bahasa Arab. Ada sampai 15 maksud dalam kamus Arab. Kenapa daripada 15 ni kita pilih meninggi ni? Meninggi di atas arash ni? Ataupun bersemayam di atas arash ni? Kan ada 14 maksud lain. Betul tak? Yang ini Ana selalu nampak, yang ini secara peribadi Ana selalu nampak dan dengar lah hujah ni. Mereka kata istiwa dari sudut bahasa ada banyak maksud. Kenapa daripada banyak maksud ni puak-puak ni nak pilih satu maksud je? So jawapan dia banyak tuan-tuan. Jawapan dia banyak. Pertama sekali kita kena faham. Ulama bahasa bila bahas sifat istiwa ni ataupun kata kerja istawa ni, ulama kata tengok perkataan istawa dalam Quran. Kadang-kadang dalam Quran kalimah istawa datang tanpa huruful jar. Huruful jar ni huruf macam min, ila, an, ala, fi, ruba semua tu. Kadang-kadang dia datang tanpa huruful jar. Kadang-kadang dia datang dengan huruf jar ila. Ila. Thumma stawa ila sama. Kadang-kadang dengan ila. Kadang-kadang datang dengan waw. Huruf waw. Tapi huruf waw tak ada dalam Quran. Contohnya orang Arab kata istawal ma'a wal khashabah. Istawal ma'u wal khashabah. Kadang-kadang datang dengan huruf jar ala. Ar-Rahmanu alal arsyistawa, ala. Jadi kadang-kadang dia datang dengan huruf waw, kadang ila, kadang ala, kadang-kadang tak ada huruf. Jadi ulama bahasa Arab kata bila dia punya makna dia berbeza ikut keadaan. Kalau dia datang tanpa huruful jar, maksudnya istawa sahaja, ada maksud tertentu. Kalau datang dengan ilah, ada maksud tertentu. Ala, maksud tertentu. Jadi kalau kita tengok ayat yang cerita tentang Allah istiwa atas arash ni, dia datang dengan huruf jar apa? Ulama kata dia datang dengan dua je, sama ada huruf jar ala atau ila. Ala atau ila. Jadi bila kita kata datang dengan ila atau ala, makna-makna lain untuk istiwa, untuk huruf jar lain macam huruf waw, ataupun untuk istawa tanpa huruf jar sekalipun, yang tu terkeluar. Kita tak bahas tu. Kita bahas sekarang istawa campur ala. Ulama kata kalau istawa campur ala, maknanya bersemayam atau meninggi di atas arash. Secara ijma' ahli bahasa Arab. Siapa kata ni? Imam Ibn Qayyim kata dalam kitab beliau Mukhtasar Sawa'iq Mursalah. Beliau kata ala nassun ala al-ulu wal irtifa' inda jami' ahli lughah, di sisi semua ulama bahasa Arab. So bila orang cakap istawa banyak maksud bla bla bla, kita cakap istawa ala satu maksud je. Kalau bahas istawa tanpa tengok huruf jar, ala ke ila ke waw ke, ya kita cakap ada berbelah maksud. Tapi bila kita cakap ala, satu maksud je. Kemudian istawa ila dalam bahasa Arab maksudnya pun meninggi di atas arash juga. Istawa ila sama maksud dengan istawa ala, iaitu meninggi di atas arash. Dan istawa ila juga boleh bermaksud berkehendak. So kalau jumpa dengan ila ada dua maksud, berkehendak ataupun istiwa. Maksudnya meninggi ataupun bersemayam. Kalau istawa ala hanya satu maksud sahaja. Okey. Siapa yang kata macam ni? Yang ni ulama-ulama bahasa Arab semua kata. Tuan-tuan boleh tengok antara yang kata macam ni Imam Tha'lab. Abul Abbas Tha'lab. Tha'lab ni siapa? Tha'lab ni guru pada Imam Tabari. Tabari wafat 310 Hijrah, Imamul Mufassirin, ulama besar dalam tafsir, bahkan imam besar dalam nahwu, dalam bahasa Arab. Beliau ni Tabari, dia belajar bahasa Arab daripada siapa? Daripada Tha'lab ni. Tha'lab ni ulama besar dalam bahasa Arab, sampai dikatakan beliau ni alim sangat. Beliau tak suka puji orang ataupun kata orang hebat dalam bahasa Arab. Ulama kata dia tak suka puji sangat, dia macam reserve sikit dalam puji orang ni.
dia sebab dia hebat lah. Tapi anak murid dia sendiri Tabari je satu-satunya orang dia pernah puji dalam hidup dia. Bila orang tanya dia, kenal tak At-Tabari? Dia tanya, dekat Baghdad sekarang ada siapa? Dia kata kat Baghdad ada orang nama dia Muhammad bin Jarir At-Tabari. Sa'lab kata, oh kalau macam tu dekat Baghdad dah tinggal ilmu basarat yang banyak dah. Maksudnya ilmu basarat yang banyak. Seolah Imam Sa'lab puji Imam Tabari lah. Jadi Sa'lab kata apa? Dulu sebelum aku masyhur yang banyak belajar dengan aku bahasa Arab ni semua, syair ni siapa? At-Tabari. So beliau guru Tabari. Sa'lab kata istawa ni maksud dia memang, kalau istawa ala maksud dia memang ulu dengan irtifa' sahaja. Yang ni dalam kitab Mukhtasar Sawa'iqul Mursala Imam Ibn Qayyim nukilkan, dan juga dalam kitab Tahdzibul Lughah oleh Imam Al-Azhari beliau nukilkan. Begitu juga yang kata istawa ni, istawa ala hanya maksud meninggi atau bersemayam ni adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru Sibawayh. Sibawayh ni antara ulama paling besar dalam nahwu, bahkan boleh kata ulama paling besar dalam nahwu pun. Guru beliau Al-Khalil wafat 161 Hijrah, ulama besar bahasa Arab. Bila orang tanya dia apa maksud istawa, dia kata ala wartafa'a. Lagi kuat lagi, bahkan lagi kuat, kita ada ulama nama dia Ibnul Arabi, wafat 231 Hijrah. Kalau siapa belajar bahasa Arab tahu Ibnul Arabi ni antara imam lughah yang tinggi level lah. Yang menarik tentang Ibnul Arabi ni apa? Imam Al-Lalikai, ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, beliau nukilkan dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang pernah cakap dekat Ibnul Arabi ni, dia kata, ya Abu Abdillah, istawa ni makna dia istaula. Istawa makna dia istaula. Apa respon Ibnul Arabi ni? Dia kata uskut. Dia kata diam kau tak tahu apa-apa. Dia tak ada kata dia tak tahu apa-apa, tu anak tambah lah. Tapi dia kata diam. Dia kata istaula ni hanya tak ada pernah digunakan pun untuk tafsirkan istawa. Dalam bahasa Arab tak ada orang kata istawa boleh bermaksud istaula. Beliau kata ni, ini Ibnul Arabi kata, tak ada. Bahkan beliau kata istaula hanya digunakan untuk bila seseorang tu menang ataupun menguasai sesuatu setelah dia struggle. Ataupun kita terjemah dalam bahasa Inggeris overcome. Istaula ni overcome, maksudnya ada berlaku pergelutan, kemudian kalau menang, itu dipanggil istaula. Jadi Ibnul Arabi kata tak ada orang kata macam tu. Siapa Ibnul Arabi? Imam besar dalam bahasa Arab. Kenapa ana nukilkan daripada Ibnul Arabi? Sebab yang tafsirkan istawa dengan istaula ni siapa? Semua. Selain Ahlussunnah wal Jamaah hampir semualah ahli kalam tafsirkan istawa dengan istaula. Jadi satu lagi ana nak bagi satu poin penting. Bila cakap tentang bahasa Arab kan, orang cakap istawa ada 15 maksud. Kita kena faham dalam bahasa Arab, dalam kamus-kamus Arab ni ada dia bukan ada dua jenis, dia ada tahapan dia. Kita ada kamus Arab yang zaman-zaman awal yang memang mereka ni tapis bahasa Arab. Tapis tu maksudnya apa? Imam-imam yang tulis kamus ni, dia hanya ambil bahasa-bahasa Arab yang pure je, yang sahih daripada orang-orang Arab yang fasih je. Maksudnya apa? Orang-orang Arab yang dah bersekongkol, dah hidup lama dengan orang bukan Arab ni, yang sampai bahasa Arab dia pun dah hilang, dia tak ambil dah bahasa Arab dia. Dia ambil orang-orang Arab yang pure, terutamanya badui-badui yang memang duduk dekat dia punya perkampungan dia tu, tak bergaul dengan orang lain. Bila dia tak bergaul dengan bangsa lain kan, bila kerajaan Islam ni terbuka luas kan, ada banyak masuk dalam Islam kan, Parsi semua. Bila diorang ni tak bergaul dengan orang lain, keaslian bahasa Arab tu terjaga. Jadi ada sebahagian kamus yang dia fokus pada dia kumpul bahasa Arab yang asli ni je. Ada pun majoriti kamus terkemudian, mereka tak tapis bahasa Arab, mereka hanya tahu bila ada orang kata makna dia sebegini, mereka rekodkan. Adapun kamus-kamus awal, dia akan rekodkan hanya yang asli, yang pure je. Kalau orang tanya apa kamus-kamus macam tu, antaranya kitab Tahdzibul Lughah Al-Azhari, kitab As-Sihah oleh Al-Jauhari, kitab Al-Mujmal oleh Ibnu Faris dengan Al-Muhkam oleh Ibnu Sidah. 4 kitab ni hanya pilih apa yang warid daripada orang Arab yang asli dan fasih je. Yang datang daripada orang Arab yang dah bercampur tu, diorang tak ambil. Jadi sebenarnya kalau kita tengok 4 kitab tadi, istawa tak sampai 15 maksud pun. Yang sampai 15 maksud ni kat mana? Kitab kamus terkemudian dalam bahasa Arab. Kitab macam Tajul Arus, 30 jilid, dia syarah Al-Qamus. Tajul Arus oleh Imam Az-Zabidi. So Tajul Arus ni dia hanya nak rekodkan je, dia bukan nak tapis. Macam kita hadis, kita ada kita hadis yang nak tapis macam
Sahih Bukhari, Muslim. Kita ada kitab hadis yang nak rekod macam kitab Ma'ajim Imam Tabarani. Mu'jam Awsat, Saghir dengan Kabir, beliau nak rekodkan sahaja. So berbeza. Macam tu juga bahasa Arab. Jadi kalau ada orang kata, oh istawa sampai 15 maksud, kita cakap yang tu tak tepat. Sebab yang tu bila dia kata termasuk bahasa Arab yang tak asli dah. Kalau yang asli, dia tak lari daripada 3 atau 4 makna je. Dan daripada 3 atau 4 makna ni, kalau dia jumpa istawa, jumpa dengan huruf jar ala, dia hanya satu maksud. Jadi ini penting tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi bila mereka tafsirkan istawa dengan istaula, walaupun kita dah nukil daripada Ibn al-Arabi tadi, mereka akan cakap, oh tak, sebenarnya memang ada syair pun yang memang orang Arab pernah guna istawa dengan makna istaula. Syair ni masyhur dalam kitab-kitab ulama kalam Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan sebagainya, ada syair ni, iaitu istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin muhraqi. Bishr telah menguasai Iraq tanpa tertumpahnya darah dan tanpa perlu menghunuskan pedang. Bishr ni adalah adik kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. So Bishr bin Marwan lah. Mereka kata tengok syair ni, dia kata istawa bishrun 'alal Iraq. Tapi takkanlah dia ni bersemayam kat Iraq. Sebab dia ni khalifah. Mana ada khalifah bersemayam macam tu? Dia nak kata Bishr dah menguasai Iraq tanpa perlu menghunuskan pedang dan menumpahkan darah. So ini hujah diorang. Diorang bawa syair istawa bishrun 'alal Iraq min ghairi sayfin aw damin muhraq. So macam mana Ahli Sunnah wal Jamaah jawab syair ni? Ahli Sunnah wal Jamaah ada 10 hujah, tapi ana akan ambil hujah yang utamalah. Hujah pertama yang paling penting, kita tak tahu siapa cakap syair ni. Kita tak tahu. Sebahagian kitab bahasa Arab kata yang sebut syair ni adalah Al-Akhtal. Akhtal ni Kristian. Tapi itu pun tak kuat nisbah kepada beliau, kepada Akhtal ni, penyair Akhtal. Maksudnya pertama, kita cakap syair ni tak diketahui siapa sebut. Kalau kita tak tahu siapa sebut, macam mana kita nak berhujah dengan syair? Syair hanya boleh berhujah dengan penyair yang fasih Arab yang pure je. Kalau orang zaman sekarang, orang Melayu jadi penyair Arab, kita pakai bahasa Arab dia ke untuk berhujah? Mana boleh. So bila kita tak tahu siapa penyair, kita tak boleh guna untuk berhujah. Pertama. Yang kedua, isu besar tentang syair ni apa? Isu besar dia adalah sebenarnya realiti dia, kalau kita tengok kitab-kitab sejarah, Bishr ni dia bukannya khalifah. Dia hanya governor je. Dia hanya governor untuk Iraq. Yang lantik dia adalah abang dia, Abdul Malik bin Marwan. So kalau betul kita nak kata menguasai, bukan dia menguasai, dia tu hanya wakil abang dia. So yang betul-betul menguasai siapa? Abang dia lah, Abdul Malik. So bukan Bishr yang menguasai, Bishr ni hanya wakil. So tak sesuai untuk kita cakap kita nak berhujah dengan syair ni. Yang ketiga hujah untuk tak boleh pakai syair ni apa? Syair ni tafsirkan istawa tu sebagai istaula. Istawa bishrun 'alal Iraq. Istaula macam tadi Imam Ibn al-Arabi dah bahas, dia melazimkan kena struggle, menang dan overcome. Kalau macam tu, kan? Kalau macam tu, seolah kita cakap macam Allah ni kena bergelut dulu baru boleh menang untuk menguasai Arash. Na'udzubillah. Kan, takkanlah kita cakap macam tu. Kalau kita cakap istawa ni masuk istaula, seolah sebelum Allah menguasai Arash tu Allah kena bergelut dan overcome dulu. Ini memang kata-kata yang mustahil disebut oleh seorang mukmin lah. So kita tak boleh tafsir dengan istaula. So 3 hujah kat situ. Ana bawa 3 hujah. So yang pertama, syair tak tahu siapa sebut. Kedua, hakikat realiti ni Bishr ni hanya wakil. Yang ketiga, istaula ni melazimi al-mughalabah. Mughalabah ni kena overcome dengan struggle. So yang tu tak boleh. Takkanlah kita cakap Tuhan struggle dan overcome. Mustahil. Kemudian ada juga yang kata, oh kalau macam tu, kalau kata Tuhan istiwa atas arash, Tuhan perlukan arash. Yang ni pun anda jawab secara ringkas. Kita jawab, istawa ni ahli sunnah kata dia sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ni maksudnya asal Allah tak pernah istiwa atas arash, kemudian Allah istiwa atas arash lepas Allah mencipta arash. Jadi sebelum Allah mencipta arash, Allah tak istiwa atas arash. Allah dah ada sebelum arash ada. Maksudnya Allah tak berhajat kepada arash lah. Betul tak? Allah dah wujud sedia kala tanpa perlu kepada arash. Arash yang datang kemudian. Arash ni makhluk yang baharu. Kalau Allah perlukan kepada arash, mestilah arash tu wujud serentak. Tapi kita semua tahu secara dalil yang pasti, dalam hadis-hadis semua kata arash ni makhluk. Betul tak? Sampai ulama khilaf, apakah makhluk pertama yang dicipta? Adakah pen ataupun arash?
Setengah riwayat kata awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ada setengah riwayat kata Allah ni menciptakan arash sebelum langit dan bumi 50,000 tahun. Macam mana pun, riwayat mana pun kita ambil, yang penting semua riwayat kata dia makhluk. Bila makhluk, maksudnya Allah dah sedia wujud tanpa arash. Jadi, Allah tak pernah berhajat kepada arash. Kalau macam tu, kenapa Allah istiwa atas arash? Untuk menzahirkan kekuasaan Allah dan hikmahnya. Untuk menzahirkan kekuasaan Allah dan hikmahnya. Ada hikmah tertentu kenapa Allah buat macam tu, istiwa atas arash. Dan kalau Allah nak istiwa atas benda lain, boleh ke? Boleh. Tapi kenapa Allah pilih arash? Sebab itulah apa yang Allah berkehendak. Itulah apa yang Allah kehendaki. So ahli sunnah wal jamaah tak ada masalah. Kita tak ada kata oh arash ni penting, arash ni kalau Tuhan kalau tak ada arash Tuhan tak ada. Nauzubillah, kita tak cakap macam tu. Bahkan arash ni dia hanya makhluk yang Allah tak perlukan pun. Kalau Allah nak tak istiwa atas arash, boleh tak? Boleh. Kalau Allah tak nak cerita arash pun sampai Allah istiwa atas arash, boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Allah istiwa juga? Sebab Allah yang berkehendak macam tu. Macam saya tanya perempuan, boleh tak Allah turunkan hujan tanpa minta malaikat turunkan hujan? Boleh. Allah cipta juga malaikat. Adakah Allah perlukan kepada malaikat? Tak perlu. Kenapa Allah cipta malaikat juga? Sebab ada hikmah. Nampak? Kita konsisten. Kita tak boleh macam, oh kalau macam tu Tuhan berhajat kepada arash. Tiba-tiba kita cakap, oh Allah wakilkan malaikat ni untuk turunkan hujan. Oh Allah suruh malaikat maut untuk tarik nyawa. Sedangkan kita boleh je cakap Allah boleh tarik nyawa sendiri kan? Dengan dirinya sendiri. So kita cakap berhajat tu sendiri perbahasan yang tak perlu masuk sebab apa? Allah yang berkehendak. Bila Allah berkehendak, Allah boleh buat apa yang dia nak sebab Allah ni Tuhan. Dan tak ada siapa boleh kata apa-apa. Okey, yang tu tentang sifat istiwa. Okey, jadi insya-Allah ana akan sambung sikit lagi, lepas tu kita boleh habislah. Sebab ana ambil banyak masa dekat istiwa tu. Kemudian kata Imam, ahata bi kulli syai'in ilma wa qahara kullu makhluqin 'izzatan wa hukma wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ilmunya meliputi segala sesuatu, dia menguasai seluruh makhluk dengan keperkasaan dan hikmah, rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ayat Quran kata dia mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak bisa menjangkau ilmunya. Kemudian kata beliau mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisani nabihil karim. Dia disifati dengan sifat yang ditentukan sendiri olehnya di kitabnya yang agung dan lewat lisan nabinya yang mulia. So yang ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita hanya kata Allah ni mempunyai sifat sekadar apa yang Allah bagi tahu dalam Quran dan dalam hadis. So ahli sunnah wal jamaah kita ada kaedah, kita cakap bab asma wa sifat ni tauqifi. Tauqifi, bila kata tauqifi dia berlawan dengan ijtihadi. Lawan dengan ijtihad. Maksudnya tak boleh ijtihad dalam bab asma wa sifat. Kita tak boleh hari ni tiba-tiba kita tengok dalil ke apa kita ijtihad. Oh sebenarnya ada lagi satu nama Allah yang tak pernah ulama sebut. Oh rupanya ada satu lagi sifat yang ulama tak pernah sebut. Tak boleh. Bila kata tauqifi, kita strict follow apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Okey, untuk bila kita bahas sifat ni tauqifi, asma wa sifat ni tauqifi, kita kena faham ada 5 poin penting. Yang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah boleh fokus, baguslah sebab yang ni poin yang sangat penting. Bila kita cakap tauqifi, lazim yang pertama adalah Nabi SAW confirm telah menjelaskan bab asma' wa sifat ni sejelas-jelasnya. Sebab apa? Bila tauqifi maksudnya berhajat kepada dalil. Kalau dalil tak cerita dan tak bagi maklumat yang cukup, maksudnya zalimlah wahyu tu. So takkan kita cakap macam tu. Bila tauqifi mesti dalil dah beritahu secukupnya apa yang patut orang Islam perlu tahu. So bila macam tu, apa yang orang Islam perlu tahu dah cukup. Maksudnya Nabi telah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam sejelas-jelasnya lah sampai dah cukup bagi kita. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Muqaddimah Al-Hamawiyah, beliau cerita panjang 5. Beliau kata muhal aklan, mustahil dari sudut akal. Nabi SAW ni Allah sifatkan dalam Quran sebagai bulan yang menerang. Bulan yang terang ni, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Yang berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah, umpamanya wasirajan munira, macam bulan yang terang pada malam hari. Bulan pada malam hari banyak kegelapan, banyak kesesatan, Nabi datang sallallahu alaihi wasallam macam bulan yang bagi hidayah, bagi petunjuk.
Ibn Taymiyah kata mustahil Nabi yang disifatkan sebagai macam bulan yang terang ni, yang dah cerita semua dah, sampai sahabat cara nak buang air besar pun Nabi cerita. Kan? Macam kata Jabir, Nabi SAW ajar kita, yu'allimuna hattal khira'ah. Cara nak duduk untuk buang qada hajat pun Nabi beritahu. Tiba-tiba dalam bab yang paling penting, makrifah yang paling tinggi, yang paling patut hamba tu tahu, mengenal Allah, Nabi tinggalkan umatnya terkapai-kapai. Apa Ibn Taymiyah kata? Muhal aklan, mustahil dari sudut logik. Mustahil dari sudut logik Nabi tak cerita cukup detail. Mustahil. Dan yang ni poin yang penting, sebab ahli sunnah kata cukup dengan apa yang adalah hadis untuk faham. Selain ahli sunnah, dia kata tak cukup dengan apa yang adalah hadis untuk faham. Kita kena tengok ilmu kalam dengan mantik. So, poin pertama. Poin kedua, bila kita cakap tauqifi, tak ada siapa boleh wajibkan atau haramkan melainkan dengan dalil. Seperti mana dalam hukum hakam tauqifi. Boleh tak tuan-tuan wajibkan solat sunat sebelum subuh tanpa dalil? Tak boleh, tak ada siapa boleh. Kalau ada orang nak wajibkan solat sunat sebelum subuh, dia perlu bawa dalil. Kalau ada orang nak tambah 3 rakaat untuk subuh, dia perlu bawa dalil. Sebab apa? Sebab bilangan solat ni tauqifi. Begitu juga akidah. Kalau orang nak wajibkan kita tertentu dalam bab akidah, macam sebagai ulama kalam kata wajib seorang tu sebelum masuk Islam dia kena buat nazar. Nazar ni apa? Dia kena buat proses namanya dalil hudusul ajsam. Kena kata alam ni baharu dengan proses bahawa alam ni sebenarnya jisim semua ada sifat dengan cara-cara tertentu ni. Ulama-ulama ahli kalam ni kata apa? Benda ni wajib. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab akidah ahli kalam, mereka akan kata awwalu wajibin 'alal mukallaf an-nazar. Benda first paling buat kena buat nazar. Awwalu wajib. Wajib ni hukum syar'i. Bila hukum syar'i dia tauqifi, dia perlu dalil. So tak ada siapa boleh berkata benda tu wajib melainkan dalil beritahu benda tu wajib. So dalam Quran Sunnah kata kena buat nazar tak sebelum masuk Islam? Kena buat tak proses yang sangat rumit nak buktikan Tuhan wujud ni, yang kalau kita belajar bertahun-tahun pun tak faham lagi dalil hudusul ajsam ni, sampai ulama-ulama dalam khilaf berjilid-jilid. Wajib tak? Tak. Bawa satu dalil yang kata wajib buat macam tu, baru kita cakap sami'na wa ata'na. Kalau tak ada, tak boleh cakap wajib. Sebab benda ni tauqifi. Itu poin kedua. Poin ketiga, seperti mana bab-bab lain dalam syariah yang tauqifi, macam, saya tanya tuan-tuan dan perempuan, boleh tak orang tambah rakaat solat? Secara pastinya tak boleh. Boleh tak kurangkan rakaat solat? Tak boleh. Dalam bab tentang solat ni, dan syariat-syariat yang lain, zakat dan sebagainya, boleh tak kita beramal dengan hadis ahad? Boleh. Boleh tak kita beramal dengan hadis ahad ni, maksudnya yang tak sampai tahap mutawatir? Boleh. Sebab bab, dan ianya bab tauqifi. Jadi seperti mana bab-bab lain dalam syariah ni yang tauqifi tapi kita boleh beramal dengan hadis ahad, macam tu juga akidah, dia tauqifi dan kita boleh beramal dengan hadis ahad. Poin yang keempat, bila tauqifi, ahli sunnah kata yajibut taslim at-tam. Kita kena terima secara sempurna. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, bila Allah Azza wa Jal dan Rasulnya SAW kata sesuatu benda, ahli sunnah tak boleh bagi kata dua dah. Kita tak ada nak bagi kata dua, kita tak ada nak masuk campur. Waktu dalam Al-Quran Allah kata, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin tu, laki dan perempuan, bila Allah dan Rasulnya dah cakap satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tiba-tiba mereka nak bagi pilihan mereka pula. Tiba-tiba dia nak bagi kata dua. Oh, kalau macam ni saya tak setuju. Sebab tu Imam Al-Muallimi, ulama besar muhaddis abad ke-20 Hijrah, beliau kata dalam kitab beliau tentang akidah, anda tak ingat kitab Al-Qaid ke? Beliau kata ulama ahli kalam ni seolah mereka ni sangat berani, seolah kalau macam Nabi SAW ada depan mereka, Nabi beritahu hadis-hadis ni, mereka boleh kata, wahai Nabi, kami tak setuju. Wahai Nabi, hadis-hadis ni zahirnya tashbih. Wahai Nabi, hadis-hadis ni zahirnya boleh membawa kepada kekufuran. Sebab sebahagian mereka memang kata zawahirun nusus ni kufur, kalau percaya zawahirun nusus. Orang beriman, boleh ke di depan dia Nabi SAW dia nak kata macam tu? Bila Nabi kata A, dia kata B, tak boleh. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah kita at-taslim at-tam. Kita stop dekat mana nas stop. Nas bagi tahu macam tu, kita cakap macam tu. Selain ahli sunnah kita tak pegang macam ni. Ayat Al-Quran lain surah Nisa Allah kata, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak mereka tidak beriman dengan kau wahai Muhammad, sehinggalah mereka menjadikan kau ni sebagai pemutus kata, dan tidak merasa sedikit pun dalam dada ni tak puas hati. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj, tak rasa tak puas hati tu, mimma qadait, apa yang kamu tentukan, wa yusallimu taslima, dan terima dengan sepenuh-penuh penerimaan. Dalam ayat lain Allah kata fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul sekiranya kamu berimanlah dengan Allah dan hari kiamat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian tu lebih baik. Jadi ahli sunnah bila Allah dengan Rasulnya dah kata satu benda, kita tak boleh bagi kata dua dah. Nombor 5, bila kata tauqifi, kita al-iqtisar bi alfazil wahyi nafyan wa ithbatan. Kita stop dekat mana wahyu cakap. Apa maksud ikhtisar dengan alfazul wahyi? Kita stop dengan apa yang ada dalam wahyu. Sekarang ni kalau orang cakap Allah wujud tak bertempat, Allah mewujud bila makan. Makan ni ada dalam dalil tak? So ulama kata tak ada dalam dalil. Kalau ada dalam dalil, ada dalam hadis-hadis yang mukhtalaf fih, yang dikhilafkan. Tapi secara umumnya tak ada dalil yang konkret sebut ada istilah makan. Kemudian istilah tahayyuz, mengambil ruang. Istilah jihah, arah. Semua ni istilah-istilah yang tak warid dalam nas. So stand ahli sunnah apa? Ahli sunnah punya stand, kita tak pakai lafaz-lafaz ni. Bahkan bila orang cakap ke kita, Allah ni ada kat tempat ke tak, ahli sunnah tak tolak 100%, tak terima 100%. Ahli sunnah akan tanya, apa maksud kamu dengan tempat? Kalau tempat ni maksud yang sekian-sekian yang okey, kita cakap ya, Tuhan wujud tak bertempat. Kalau tempat ni maksud sekian-sekian yang melazimi Tuhan macam makhluk, kita cakap Allah tak ada kat tempat. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita stop dekat mana wahyu stop. Wahyu tak pakai lafaz makan, kita tak pakai. Wahyu tak pakai lafaz mutahayyiz, ambil ruang, tak pakai. Tak pakai apa lagi? Jihah. Tak pakai Tuhan ni murakab tak murakab, tak pakai jisim, semua ni bila dalam wahyu tak ada, kita tak pakai. Cara kita muamalah, kita tanya maksud dia apa. Ini Ibn Taymiyah ajar dalam banyak kitab dia. Ibn Taymiyah selalu tekankan, bila mereka start pakai lafaz-lafaz macam ni, lafaz-lafaz yang dia panggil lafaz-lafaz mujmal ni, ahli sunnah buat apa? Ahli sunnah wal jamaah tanya dulu maksud dia apa. Kalau makna sahih, kita cakap ya, makna batil, kita tolak. Adapun kalau orang tanya, adapun untuk buat satu statement, nak buat satu moto, Allah mewujud bila makan, kita perlu dalil. Sebab tauqifi. Dan tuan-tuan kena faham, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kena faham, yang kata bab asma' wa sifat tauqifi bukan ahli sunnah wal jamaah saja. Majoriti ulama kalam kata, bahkan ulama Asy'ariyah, majoriti ulama Asy'ariyah kata bab asma' wa sifat tauqifi. Bukan kita je kata, diorang pun kata. Jadi sepatutnya mereka pun iltizam dengan natijah-natijah ni. Kemudian kata beliau, kullu ma jaa fil Quran aw sahha anil Mustafa alaihi salam min sifatir Rahman wajib al-iman bihi wa talaqqihi bi taslim wal qabul wa tarku at-ta'arrud lahu bil radd wat ta'wil wat tashbih wat tamthil. Setiap kabar Quran dan hadis sahih tentang sifat-sifat Ar-Rahman wajib diimani, diterima dengan pasrah dan tidak mempertentangkannya dengan menolak, mentakwil, mentashbih dan tamthil. Okey. Wa ma ashkala min dhalika wajib ithbatuhu lafdha wa tarku at-ta'arrud li ma'nah wa naruddu ilmahu ila qailih wa naj'alu 'uhdatahu ala naqili ittiba'an li tariq ar-rasikhin fil ilm alladhina athna Allahu 'alayhim fi kitabihil mubin biqaulihi subhanahu wa ta'ala war-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. وقال في ذم مبتغي التأويل المتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقاطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. Jadi yang ni nak menceritakan, InsyaAllah anak akan habiskan kat sini sebab poin ni pun panjang macam poin istiwa, tentang adakah ayat sifat ni mutasyabih ke muhkam. Macam orang selalu cakap, bahkan dah jadi macam pendapat yang trending dah sekarang. Bila orang kata ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat, mereka merujuk kepada apa? Ayat sifat. Sedangkan wallahu alam, setakat pencarian ana, mungkin ana terlepas, setakat pencarian ana tak ada seorang ulama pun tafsir daripada salaf yang mengatakan ayat sifat ni mutasyabihat. Bahkan bila ana kaji balik, yang ni setakat pencarian ana, mungkin orang lain jumpa lain lah.
Setakat anak kaji balik, orang pertama yang kata asma' wa sifat ni mutasyabihat siapa? Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadhani Al-Mu'tazili. Ulama Mu'tazilah dalam kitab beliau Mutasyabihul Quran. Tuan-tuan boleh buka kitab Mutasyabihul Quran, download PDF. Penulisnya Imam pure Mu'tazilah, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Beliau cakap dalam awal-awal kitab tu antara yang mutasyabih adalah ayat asma' dan sifat. Kemudian di follow oleh ada ulama lain dalam Mu'tazilah namanya Al-Hakim Al-Jushami dalam kitab beliau At-Tahdzib fi Tafsir. Yang ni orang first yang kata asma' wa sifat mutasyabihat. Kalau orang dia kata, hang ni dah tengok ke semua kitab tafsir? Ya, anak jawab, anak tak tengok semua kitab tafsir lah. Tapi Imam Tabari dalam tafsir beliau, bila sampai ke ayat ni, beliau dah cuba list down apa yang disenaraikan sebagai mutasyabihat. Ada 7 ke 8 perkara tak silap anak dalam tafsir Tabari. Kalau kita buka, out of 7 ni dia tak sebut pun. Out of 7 ni beliau tak sebut pun. Jadi macam mana kata, bila anda check balik, jumpa first kata mutasyabihat ni, ayat sifat ni mutasyabihat adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar. Okey. Jadi macam mana kita nak faham ayat ni sekarang? Ayat yang masyhur dalam surah Al-Imran, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat." Dialah yang telah menurunkan kitab bagi kamu. Minhu ayatum muhkamat. Dalam Quran ni ada ayat muhkamat. Ada ayat-ayat muhkam. Muhkam ni apa? Ulama khilaf muhkam ni kepada 2 pendapat. Sebenarnya banyak pendapat, tapi 2 ni paling kuat. Dan sebenarnya dua-dua betul. Nanti saya akan sebutkan kenapa. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkam ni adalah ummul kitab. Apa tafsir ummul kitab? Ummul kitab ni ulama kata inilah majoriti Quran. Maksudnya majority of the Quran muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan selebihnya mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun yang dalam hati mereka ni ada penyakit. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka mereka akan ikut yang mutasyabih ni. Kenapa? Ibtigha'al fitnah. Untuk mencari fitnah, nak menimbulkan fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih, nak mencari-cari takwilannya. Takwilan pun kita akan pergi apa maksudnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilm, dan tidaklah ketahui takwilnya melainkan Allah. Warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang kuat dalam ilmunya, mereka mengatakan semua ini datang daripada Allah. Yaqulu amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Betul ending wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang mengambil peringatan kecuali orang-orang yang mempunyai akal sahaja. Okey. Ayat ni dia menceritakan tentang 3 benda kita kena faham. Muhkam apa, mutasyabih apa, takwil apa. Dan ana akan bagi kesimpulan yang kalau kita faham kesimpulan ni, kita settle muhkam dengan mutasyabih. Sebenarnya kalau kita faham apa takwil masuk dalam ayat ni, apa yang ayat ni masukkan dengan takwil, secara automatik muhkam dan mutasyabih pun kita akan faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ni ulama qiraat khilaf pada waqafnya pada 2 tempat. Dan dua-dua qiraat yang khilaf ni bukan 2 qiraat lah, banyak qiraat, 10 qiraat. 10 ni semua qiraat yang mutawatir lah, yang sahih di sisi kita lah, di sisi ulama-ulama qiraat, bukan di sisi kita, di sisi ulama qiraat. Jadi 2 qiraat ni, satu waqaf dekat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang waqaf dekat situ. Sebahagian ulama qiraat lain mereka waqaf dekat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Stop dekat ar-rasikhun. Ada 2 qiraat, dua-dua sahih, dua-dua mutawatir. Dan tafsiran ayat ni berbeza mengikut kat mana kita stop. Bagi orang yang waqaf dekat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah, muhkam dan mutasyabih dalam ayat ni akan bermaksud muhkam apa yang maknanya boleh diketahui, mutasyabih apa yang maknanya hanya boleh diketahui oleh Allah. Ana ulang balik, siapa waqaf dekat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka maksud muhkam dengan mutasyabih dalam ayat ni adalah muhkam apa yang maknanya boleh diketahui, mutasyabih maknanya tak boleh diketahui. Maksudnya tak boleh diketahui oleh kita lah, Allah je tahu. Siapa yang waqaf dekat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun, stop dekat situ, yang tu muhkam akan jadi apa yang maknanya jelas, mutasyabih akan jadi apa yang maknanya samar. Ana ulang balik, kalau siapa yang waqaf dekat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun, dia akan jadi muhkam akan maksud
yang maknanya jelas, mutasyabih akan bermaksud yang maknanya samar. So kenapa jadi lain? Sebab kita wakaf dekat tempat lain. Jadi apa maksud takwil? Takwil dalam ayat ni bukan yang macam ahli kalam faham. Takwil ni tuan-tuan, ana bagi kesimpulan yang padat. Takwil ada 3 makna di sisi ulama. 3 makna. 2 makna pertama dipakai oleh ulama ahli sunnah, bahkan ada dalam bahasa Arab. 2 makna pertama ada dalam bahasa Arab, dan ada dalam bahasa Arab maksudnya memang ada dalam bahasa Arab yang dijadikan fenomena zaman Quran turun. Maksudnya zaman Quran turun bahasa Arab tu memang ada fenomena ni. Makna ketiga, makna yang tak ada dalam Quran, yang makna yang baharu, yang dijadikan istilah. Jadi dari 3 makna takwil ni, makna ketiga makna baharu, 2 makna pertama makna yang memang dah sedia wujud ketika Al-Quran diturunkan. Sebab apa? Imam Tabari kata dalam tafsirnya, kita hanya boleh tafsirkan Quran dengan bahasa Arab yang ada pada zaman Nabi SAW, dengan bahasa Arab yang ada pada zaman Quran itu diturunkan. Innama tawjihu ma'anil Quran bima huwa ma'hudun fil lughah. Hanya boleh tafsirkan Quran ni dengan apa yang familiar ketika wahyu diturunkan. Bahasa Arab yang familiar ketika wahyu diturunkan. Adapun lafaz-lafaz baharu setelah Nabi SAW wafat ni, istilah-istilah baru dalam ilmu-ilmu kalam sebagainya, tak boleh guna untuk tafsir Quran. Okey. So 3 makna untuk takwil. Makna pertama, takwil sama dengan tafsir, iaitu menjelaskan makna secara umum. Takwil adalah tafsir. Dan sebab itulah Imam Tabari, nama kitab tafsir beliau Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Sebab tu Imam Tabari kata, every time Imam Tabari nak tafsirkan ayat, beliau akan kata wa aula al-qaulaini bit-ta'wil. Maksudnya yang paling patut untuk kita tafsirkan ayat ni sekian-sekian. So Imam Tabari guna istilah takwil dengan makna tafsir. Sebab tu nama kitab beliau Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran. Makna kedua takwil adalah hakikat suatu perkara. Hakikat suatu perkara. Maksudnya bila kita khabarkan tentang suatu, kita gunakan lafaz tertentu. Lafaz tu merujuk kepada apa? Maksudnya hakikat makna tu, yang tu adalah makna kedua takwil. Yang ni ada dalam Quran dalam banyak tempat. Antaranya ayat hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluh. Hal yanzurun. Yanzurun sini bukan maksud melihat. Yanzurun sini maksudnya menunggu. Tidaklah orang-orang musyrikin untuk hanya menunggu takwilnya. Takwilnya maksudnya apa? Realiti bila berlakunya kiamat. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Ketika hari datangnya takwilnya. Takwilnya apa? Berlakunya kiamat. Maksudnya realiti macam mana berlakunya kiamat tu. So dalam Quran, takwil juga boleh bermaksud makna, maksudnya makna realiti di sebalik perkhabaran ataupun satu lafaz. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu. Sama juga dengan kisah Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf mula mimpi nampak 11 bintang sujud kan, ra'aitu ahada asyara kawkaban li sajidin tu, sujud kepada aku tu. Dalam ayat lain, bila Nabi Yusuf dah jumpa family, dah jumpa ayah dengan maknya, dah jumpa adik-beradik semua ni, kemudian mereka ni semua sujud kepada Nabi Yusuf. Walaupun ulama tafsir khilaf adakah sujud betul-betul ataupun macam tunduk hormat saja, tapi ayat Quran kata mereka ni sujada, dalam keadaan sujud. Apa Nabi Yusuf kata? Ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qabl. Wahai ayahku, inilah ta'wilu ru'yai, inilah realiti apa yang aku mimpi hari tu, yang aku nampak 11 bintang sujud tu. Inilah apa maksud, inilah realiti maksud yang aku nampak dalam mimpi. So takwil dengan makna kedua ni realiti. Yang ni Ibn Taymiyah tekankan sangat-sangat dalam kitab beliau Al-Iqlil. Bahkan yang ni bukan Ibn Taymiyah saja kata, yang ni semua ulama kata. Bahkan ulama Asy'ariyah macam Imam Ibn Atiyah dalam kitab tafsir beliau, Sa'aduddin At-Taftazani, ulama besar dalam Maturidiyah atau Asy'ariyah pun kata dalam kitab Balaghah beliau. Dua makna ni ada dalam Quran. Makna ketiga, yang ni makna yang masyhur, iaitu sarful lafzi an zahirihi ila al-ma'na al-marjuh li dalilin yuqtaranu bih. Memalingkan lafaz kepada maknanya yang tak kuat, yang marjuh, kerana terdapat dalil. Yang ni takwil dengan makna majaz. Maksudnya kita ada makna yang hakikat, kemudian kita pergi kepada makna majaz. Memalingkan makna yang zahir kepada makna majaz. Yang ni istilah. Yang ni makna yang ketiga. Okey. Dalam Quran, dua yang pertama je ada, yang ketiga tak ada. Jadi ayat tadi
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kita nak pakai makna yang mana? Kita pakai makna yang pertama dengan kedua. Kita akan pakai makna pertama dengan kedua ikut qiraat yang kita pakai. Kalau qiraat kita stop dekat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, takwil dekat situ akan bermaksud mengetahui realiti maksud mengetahui realitinya, iaitu hanya Allah je yang tahu realiti sifat-sifatnya macam mana, hari kiamat bila berlaku macam mana. Kalau kita waqaf dekat warasikhuna fil ilm, maka takwil akan bermaksud tafsir. Sebab yang mengetahui tafsir siapa? Allah Subhanahu Wa Taala confirm tahu. Ulama tahu tafsir tak? Confirm tahu. Sebab itulah Imam Ibn Qutaybah dalam kitab beliau Takwil Quran, kitab beliau Takwil Quran, tak ingat nama kita sebenarnya, Takwil Quran. Beliau kata inna lam naral mufassirin tawaqqafu an syai'in minal Quran. Kami tak pernah tengok seorang ulama tafsir pun yang stop daripada tafsir ayat Quran, lepas tu kata benda ni mutasyabih, kami tak tahu. Bal yufassiruhu kullah, bahkan menafsirkan Quran ni keseluruhannya. Ini Imam Ibn Qutaybah kata. Jadi kalau kita waqaf dekat warasikhun, takwil dekat situ bermaksud mengetahui maknanya, iaitu makna pertama, iaitu menghuraikan makna. Kalau kita waqaf dekat Allah, takwil akan bermaksud tahu realiti hakikat. Jadi siapa yang tahu realiti dengan hakikat sifat Allah? Allah aja. Siapa yang tahu realiti dengan hakikat hari kiamat, benda-benda gaib ni semua, macam mana malaikat Jibril punya bentuk semua? Allah sahaja. Kalau tafsiran pertama, tahu makna. Siapa tahu? Allah tahu. Ulama tafsir pun tahu. Jadi insya-Allah kita stop kat sini dulu. Sebab Ana ambil masa yang agak panjang untuk huraikan. Tapi Ana harap tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah malam ni yang hadir dapat faedah lah terhadap apa yang Ana huraikan malam ni. InsyaAllah kalau sempat catat, kalau tak sempat catat tak apa, nanti boleh tengok rakaman lagi. Ada banyak poin-poin yang penting. Dan kalau ada apa-apa kelemahan atau Ana terlupa apa-apa, kesilapan, itu datang daripada diri Ana sendiri. Datang daripada diri Ana sendiri. Jadi Ana tutupkan majlis kuliah ni dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada apa-apa soalan? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.